Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sempena ulang tahun keputeraan Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong semalam 6 hari bulan Jun 2022, Baginda Tuanku telah pun mengeluarkan titah Baginda Tuanku dengan penuh prihatin berkaitan dua isu utama. Yang pertama, Baginda Tuanku telah menyentuh berhubung dengan krisis sekuriti makanan yang Baginda titahkan perlu ditangani segera, terutamanya dalam keadaan dunia yang menghadapi pelbagai kemelut dan kejutan pada masa ini, dan menitahkan agar satu pelan jangka panjang dapat dirangka untuk mengukuhkan sekuriti makanan dan menjamin kos sara hidup untuk berada pada tahap yang bersesuaian. Yang keduanya, Baginda Tuanku juga menyentuh berhubung dengan isu defisit keyakinan negara kita terhadap keupayaan negara di persada antarabangsa yang perlu ditangani, di mana Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong membuat titah sebarang defisit keyakinan yang wujud terhadap keupayaan negara ini perlu segera ditangani bagi membolehkan negara bangkit semula di persadaran dunia. Dan untuk merealisasikan perkara ini, Baginda Tuanku juga bertitah bahawa negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil selain didukung oleh sistem penyampaian, perkhidmatan dan tadbir urus yang cekap, telus, berintegriti, mesra perniagaan dan mesra rakyat. Pokoknya, adakah kerajaan Malaysia pada masa ini berada dalam keadaan yang stabil untuk membolehkannya fokus dengan tekun bagi tujuan kedua-dua isu utama ini, yakni isu krisis makanan dan ekonomi dan isu krisis keyakinan pihak antarabangsa? Jawapannya tidak. Kerana pada masa ini, Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan sesiapa sahaja dalam keadaannya sekalipun mempunyai pelbagai tekanan yang tidak boleh membenarkan beliau fokus melakukan kerja ini. Yang pertamanya, terdapat segelintir pemimpin dalam partinya sendiri, UMNO, yang memaksa untuk diadakan PRU cepat. Yang keduanya, terdapat juga para pemimpin di dalam kerajaannya daripada parti lain yang membuat pelbagai permintaan seperti jawatan-jawatan menteri untuk parti berkenaan dikekalkan, dan jika tidak, Ismail Sabri berisiko kehilangan sokongan majoriti. Yang ketiganya, MOU atau persepahaman kerjasama dengan pihak pembangkang sejak 13 September 2021 tinggal kurang lebih 1 bulan dan akan tamat pada 31/7. Yang keempatnya, tempoh penggal 14 parlimen sebelum perlu pembubaran keperlembagaan pun tinggal tempoh kurang lebih 1 tahun. Dalam keempat-empat perkara ini, Ismail Sabri tidak mungkin boleh fokus dengan tekun untuk menyelesaikan isu-isu utama ini. Walhal, jika pun diadakan PRU 15 sesegera yang mungkin, tidak ada kemungkinan wujudnya satu kerajaan yang stabil di atas kekucar-kaciran keadaan politik, di mana mana-mana pemimpin politik, mana-mana parti politik lama maupun baru
tidak berada dalam keadaan untuk menawarkan satu gabungan yang boleh meyakinkan rakyat, para pengundi, bahawa akan muncul kestabilan politik. Begitu juga, tanpa gubalan undang-undang yang perlu, Akta Anti Lompat Parti yang sehingga kini belum dibentangkan di Dewan Rakyat, tanpa Akta Dana Parti yang menyumbangkan kepada ketirisan hasil perbendaharaan setiap tahun, dan pelbagai pindaan yang perlu kepada akta-akta yang sedia ada untuk memberi kembali keyakinan kepada rakyat berkaitan dengan kredibiliti politik dan tadbir urus negara, untuk diadakan PRU pada bila-bila masa sebelum isu-isu ini terlaksana tidak akan diyakini rakyat. Begitu juga, rakyat sudah hilang keyakinan dengan politik dan terdapat kepercayaan bahawa PRU tidak mungkin akan menyebabkan rakyat keluar mengundi pada tahap yang biasa. Hatta apa yang tinggal sememangnya adalah untuk Datuk Seri Ismail Sabri dengan penuh rendah diri menghadap Baginda Tuanku untuk menasihati perkara ini kepada Baginda Tuanku dan memaklumkan bahawa dia tidak terdaya untuk melaksanakan kedua-dua isu penting yang dititahkan Baginda Tuanku dalam keadaan ini. Dan sewajibnya Ismail Sabri memohon agar politik di negara ini dilumpuhkan. Sebagai Perdana Menteri, dia masih boleh memberi nasihat kepada Baginda Tuanku untuk melaksanakan kuasa prerogatif Baginda Tuanku, melumpuhkan politik di bawah Perkara 150 Fasal 1 dengan mengisytiharkan darurat politik. Dalam keadaan itu, negara diletakkan di bawah urus tadbir sihat dengan pakar-pakar dalam setiap bidang, sama ada bidang pemakanan, bidang ekonomi, bidang mata wang, bidang undang-undang, bidang sosial, dan keluarkannya daripada urus tadbir politik, di mana Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri tetapi Jemaah Menteri dibubarkan. Dalam keadaan itu juga, tempoh masa yang ada dapat membenarkan gubalan undang-undang yang perlu yang telah kita sentuh tadi. Dan selepas sekurang-kurangnya tempoh 1 tahun, maka Parlimen ke-14 boleh dibubarkan. Dan kemudian daripada itu, diadakan suatu pilihan raya umum ke-15 yang sihat, yang penuh integriti dan mempunyai keyakinan dan kredibiliti di mata rakyat. Ada yang akan mengatakan, di manakah dia demokrasi sekiranya diadakan darurat? Jawapannya, dalam keadaan demokrasi yang kononnya kita amalkan sekarang ni, yang merupakan anti-demokrasi, anti-demokrasi, darurat adalah solusi, penawar dan ubat kepada masalah demokrasi. Ianya adalah satu faktor utama demokrasi. Oleh itulah ianya digubal di bawah perlembagaan. Sekiranya tidak ada perlu kuasa darurat kepada kebawahdulian di Pertuan Agong digubal di dalam perlembagaan. Akhir sekali, seandainya Ismail Sabri tidak melaksanakan pilihan yang ada, yang juga beri penting untuk diri beliau sendiri, apatah lagi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan negara, maka Baginda Tuanku mempunyai kuasa prerogatif budi bicara mutlak di bawah Perkara 40 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan untuk mengeluarkan titah agar
Ismail Sabri menghadap tuanku, di mana tuanku boleh bertanyakan secara khusus sama ada kerajaan boleh atau tidak melaksanakan perkara yang perlu yang disentuh dengan nyata di dalam titah baginda tuanku. Jika Ismail Sabri secara sepatutnya mengesahkan tidak mungkin dengan tiadanya kekukuhan dan kestabilan politik sekarang, maka pada masa itulah sebagai seorang Perdana Menteri, dia boleh diminta untuk menasihatkan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat politik. Perlembagaan kita mempunyai jalan penyelesaian demi kebaikan, kepentingan, kesejahteraan negara dan rakyat. Kita tidak boleh menggadaikan negara kita kepada politik tidak sihat dengan meminta pilihan raya yang tidak akan menyelesaikan masalah ini sehingga sistem politik negara dibersihkan. Sekian, terima kasih.